Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kehadirat ilahi, kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini secara dalam talian. Selamat datang, saya ucapkan kepada semua. Ini adalah pameran secara dalam talian yang diadakan dengan nawaitu untuk berkongsi ilmu demi manfaat semua. Saya Muhammad Arif Erino selaku pengendali pameran pada hari ini akan kenapa namakan pameran? Sudah tentu saya akan mempersembahkan pameran yang menarik pada hari ini. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita mulakan agenda kita pada hari ini. Seperti mana yang anda lihat dalam poster rasmi pameran. Pameran pada hari ini bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah Berpandukan Sunnah Rasulullah SAW Mampu Membina Peribadi dan Jati Diri Muslim. Sekarang kita akan membincangkan isi-isi kandungan kita pada hari ini. Pameran kita pada hari ini terbahagi kepada 4 bahagian. Saya tahu pasti ramai sudah mengenali istilah bagi bahagian pertama kan. Kalau tengok-tengok pun sudah terbiasa dengan istilah yang seperti itu. Bahagian 1, tak kenal maka tak cerita, yang akan menjadi sesi di mana anda semua akan diperkenalkan kepada konsep akidah dan ibadah. Setelah mengenalinya, baru anda akan mencintainya dengan lebih mendalam. Bahagian 2, Rasulullah Qudwah Hasanah. Mungkin ini salah satu bahagian yang anda akan suka sebab ini adalah sejujurnya bahagian kegemaran saya sendiri. Bahagian 3, ikut sunnah hidup arah. Di sini saya akan merungkai segala persoalan dan akan membuktikan kepada anda semua bahawa dengan mengikut sunnah dan panduan Rasulullah SAW, kita dapat membina peribadi dan jati diri sebagai seorang Muslim. Dan akhir sekali bahagian keempat, mungkin waktu bahagian 4 ini berlangsung, ramai dah nak berpaling, ramai dah nak ngantuk. Tapi percayalah, ini juga satu bahagian anda tak mahu terlepas. Bahagian 4, transformasi identiti ke jalan Allah. Ini bukan, kalau tengok perkataan transformasi, yang awak fikir mungkin Transformers kan. Tapi ini bukan Transformers, kereta. Nanti kita akan bincangkan bersama-sama. Baiklah, dengan lafaz bismillah, marilah kita memulakan pembentaran pada hari ini. Bahagian 1, tak kenal maka tak cinta. Objektif bahagian ini adalah untuk memahami konsep akidah dan ibadah dan menerangkannya dalam konteks agama. Kedua-dua definisi kita dapatkan daripada Kamus Dewan edisi keempat. Jadi kita mulakan dengan ibadah. Ibadah adalah bakti atau khidmat kepada Tuhan. Perbuatan dan amalan yang dilakukan sebagai bakti kepada atau kerana Tuhan. Manakala akidah pula merupakan rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Bayangkan akidah ni bagaikan pelan induk, sedangkan ibadah ni bagaikan senarai perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan seharian. Tanpa akidah, kita mungkin sesat cari arah, seperti pusing-pusing dalam, kalau kalau anda perasan, kalau kita pusing-pusing dalam pasar kan, kita boleh tertiba, kita boleh tersesat sebab nak cari jalan keluar pun kita tak tahu. Kalau kita tak buat, kita macam pakai jam tapi lupa tengok waktu, sentiasa dalam dilema. Sebab itulah akidah penting, kerana akidah yang menentukan kita ni siapa, dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi. Ada orang fikir kan, alah, janji hati baik tau. Betul. Tapi kalau hati dah baik, takkan malas nak solat kan. Ibadah tu tak susah mana pun. Dia bagaikan, kalau nak bagaikan ibadah tu macam servis kereta. Tapi beza dengan servis kereta, ibadah ni murah sikit. Jadi dengan akidah yang mantap dan ibadah yang konsisten, hidup kita lebih tersusun. Jiwa lebih tenang. Siapa yang tak nak hidup macam tu kan? Tak kenal, maka tak cinta. Dah kenal, insyaAllah cinta. Jadi, sudah tentu kita ada contoh-contoh pada ibadah. Dan kita akan buat ringkasan-ringkasan yang mudah. Dan dari segi ibadah, kita boleh cakap ibadah ni adalah seperti perkara yang kita patut lakukan sebagai seorang Muslim, iaitu amalan-amalan yang terdiri di dalam rukun Islam. Sebagai contoh, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa dan memberikan zakat. Inilah benda-benda yang kita harus lakukan sebagai seorang Muslim. Tetapi bezanya pula kepada contoh akidah, akidah pula merupakan perkara yang patut kita yakini dan percayai. Kalau ibadah, kita boleh tengok dari perspektif rukun Islam, akidah pula kita boleh tengok daripada rukun iman. Itu seperti percaya kepada Allah, kitab dan Nabi dan Rasul. Sekarang, saya rasa sudah cukup jelas dari segi contoh dan definisi. Mari kita bincangkan mengikut konteks sunnah.
Dalam konteks ini, sunnah bermaksud jalan atau kehidupan sama ada bersifat terpuji ataupun sebaliknya. Dari segi akidah, kita semua tahu tentang istilah akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang kita ikuti sebagai seorang muslim dalam masyarakat pada zaman ini. Dan dari segi ibadah, kita semua serba maklum bahawa banyak jenis amalan dan sunnah yang kita boleh praktikkan dalam ibadah seharian. Tamatlah sudah dalam bahagian satu, marilah kita bergerak ke bahagian kedua. Bahagian kedua pula adalah berkaitan Rasulullah Qudwah Hasanah dengan objektif mengenali Rasulullah dan mengenali konsep Qudwah Hasanah. Jadi, Qudwah Hasanah. Apakah Qudwah Hasanah? Rasulullah SAW digelar sebagai Qudwah Hasanah bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dan secara ringkasnya, Qudwah Hasanah boleh diterangkan sebagai teladan yang baik. Jadi, tentang Rasulullah SAW, kita ringkaskan, kita memberikan dalam 4K. Dan yang pertama adalah kedermawanan. Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Selalu memberikan kepada yang memerlukan tanpa ragu dan tanpa merasa khawatir akan kekurangan. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu oleh seseorang pun kecuali beliau akan memberikannya. Dan yang kedua adalah keadilan dalam memimpin. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW selalu berlaku adil tanpa memandang latar belakang, status sosial atau kekeluargaan. Dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berlaku tidak adil dalam memutuskan hukum, maka dia akan berada dalam kegelapan pada hari kiamat. Yang ketiga adalah kesabaran yang tak berbelah bagi. Rasulullah selalu sabar dalam menghadapi berbagai ujian dalam menyebarkan dakwah Islam. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, tidaklah menimpa seseorang suatu musibah yang menyakitkan, melainkan Allah akan mengampuni dosanya sebagai balasannya, bahkan hingga duri yang menusuk kakinya. Dan akhir sekali, setelah kita akan menceritakan tentang kemuliaan akhlak, iaitu akhlak yang mulia. Rasulullah terkenal dengan kepribadian yang lemah lembut, penyayang dan penuh kesabaran. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita akan bergerak ke bahagian tiga, iaitu ikut sunnah hidup ta'arah. Jadi bagaimanakah mengamalkan ibadah dan akidah berpandukan Rasulullah membantu kita membina peribadi dan jati diri seorang Muslim. Jadi objektif adalah mengenal pasti cara ini membentuk peribadi dan jati diri seorang Muslim. Dari segi peribadi, pengaplikasian sunnah dan peribadi melibatkan amalan dan ibadah dan akhlak mulia. Ini meningkatkan disiplin diri dan hubungan dengan Allah. Kalau kita tengok ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sabar, kesabaran dalam menghadapi ujian, baik berupa kesulitan maupun godaan dunia semata. Yang ketiga adalah ikhlas, falsafah mendasar yang berarti melakukan setiap perbuatan hanya demi Allah tanpa mengharapkan pujian dan balasan daripada makhluk. Dan yang terakhir sekali adalah syukur, iaitu seperti Rasulullah SAW selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik dalam keadaan senang maupun keadaan yang sulit. Dan sekarang kita akan bergerak ke aspek jati diri. Kalau melalui aspek jati diri, kita mulakan dengan adil, iaitu keadilan. Rasulullah dulu dikenal sebagai pemimpin yang adil, baik dalam pengambilan keputusan maupun penegasan hukum. Yang kedua adalah sifat takwa, iaitu sifat kesedaran dan rasa takut kepada Allah yang mendasari segala tindakan seorang Muslim. Yang ketiga adalah sifat amanah, iaitu sifat kepercayaan dan tanggungjawab yang menjadi asas kepada jati diri seorang Muslim. Dan akhir sekali adalah sifat tawadu, iaitu sifat merendah diri. Sekarang kita dah tahu bagaimana sifat terpuji Rasulullah mampu membina peribadi dan jati diri seorang Muslim. Kita akan melihat ke bahagian yang terakhir, iaitu transformasi identiti ke jalan Allah. Dan sekarang objektif adalah untuk memberikan informasi tentang kesannya kemangsa panjang apabila seorang Muslim mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah memupuk kekuatan rohani. Mengikuti sunnah meningkatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah yang lebih teratur. Ini membawa ketenangan jiwa dan kedamaian dalam hidup. Yang kedua adalah membentuk akhlak soleh dan mulia kerana sunnah mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran dan empati. Mengamalkannya membentuk karakter yang baik dan memupuk akhlak mulia dalam interaksi sosial.
Yang ketiga adalah kesihatan fizikal dan mental. Amalan sunnah seperti berpuasa memberikan manfaat kesihatan fizikal. Selain itu, praktik seperti zikir dan doa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dan yang terakhir sekali adalah keharmonian sosial. Keharmonian sosial dalam konteks ini maksud kita mendapatkan ketenangan apabila mengamalkan uh, mengamalkan sunnah Rasulullah. Jadi, konklusi kita pada hari ini sudah terbuktilah bahawa dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kita dapat membentuk peribadi dan jati diri kita. Jadi, itu sahaja pembentangan ringkas kita pada hari ini. Semoga dengan pameran ini kita semua mendapat manfaat dan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.